Selamat pagi, salam sejahtera. Malaysia digemparkan dengan berita bahawa Muhyiddin akan didakwa di mahkamah pada hari esok menurut sumber SPRM. Namun, Malaysia juga digemparkan dengan berita yang berlaku di Dewan Rakyat, di Dewan Parlimen. Apabila kelihatan ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak hadir, adakah itu adalah sebab solidariti kepada Muhyiddin? Bercakap tentang ponteng, bercakap tentang isu ketidakhadiran ke Dewan Rakyat, sebenarnya sebelum Muhyiddin datang ke SPRM lagi sebelum ini, memang sudah ada beberapa orang daripada pemimpin politik pembangkang Perikatan Nasional yang memang selalu tak hadir apabila adanya sidang parlimen atau sidang Dewan Rakyat. Saya tak perlu sebut nama mereka dan anda tahu. Oleh sebab itulah, saya kurang setuju apabila ada yang mengatakan ramai tak hadir itu kerana solidariti kepada Muhyiddin. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Yang lama tak hadir, yang kerap tak hadir parlimen, adakah itu juga solidariti? Anda jawab sendiri. Sidang Dewan Rakyat hari ini sedikit sunyi apabila sebilangan besar ahli parlimen pembangkang tidak hadir. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin memberitahu Malaysia Kini bahawa dia hanya melihat 7 ahli parlimen pembangkang di parlimen hari ini. Dia juga sepatutnya menjawab ahli parlimen Merbuk Muhammad Nazri Abu Hassan di Dewan Rakyat hari ini. Tetapi soalan itu dilangkau kerana ahli Parlimen Perikatan Nasional PN itu tidak hadir. Walaupun punca ketidakhadiran mereka tidak dapat dipastikan, Chan mempersoalkan sama ada ia disebabkan pengerusi gabungan itu Muhyiddin Yassin dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM awal hari ini. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita pun agak bingung juga. Kerana orang lain yang didakwa isu tentang kepentingan rakyat yang patut disesi soal jawab, sepatutnya dirungkai, diulas, dibincang, dibentang di parlimen, pula dilangkau gara-gara tak hadir. Dan kehadiran pula boleh dielak untuk tak hadir. Tetapi oleh kerana mungkin adanya solidariti terhadap Muhyiddin Yassin, ramailah yang tak hadir. Sehingga ada soalan penting terpaksa dilangkau. Beliau bertanya soal Chan, adakah mereka pergi ke SPRM? Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mengesahkan semalam bahawa dia telah dipanggil untuk disoal siasat di SPRM pada 11 pagi hari ini. Kira-kira 100 penyokongnya dilaporkan berkumpul di luar Ibu Pejabat agensi itu seawal jam 9 pagi sebagai tanda sokongan kepada ahli Parlimen Pagoh itu. Ramai penyokong dilihat memakai baju putih yang memaparkan imej Muhyiddin. Antara yang kelihatan di perkarangan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya adalah timbalan pengurusi PN Ahmad Faizal Azumu, ahli Parlimen Indra Mahkota Saifuddin Abdullah, ahli Majlis Tertinggi Bersatu Muhammad Azmin Ali dan Ketua Penerangan Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata mereka menjangkakan Muhyiddin akan ditahan selepas kenyataannya direkodkan oleh SPRM hari ini. Dia juga menjangkakan Muhyiddin akan didakwa di mahkamah esok. Jika didakwa, Muhyiddin akan menyertai beberapa siri pemimpin Bersatu yang telah didakwa sejak pertengahan Februari lalu. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad, kedua-duanya didakwa bulan lepas berhubung skim Jana Wibawa. Program Jana Wibawa adalah projek rangsangan ekonomi oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini setelah Muhyiddin masuk ke dalam pejabat SPRM, Azmin Ali pula tiba-tiba pula tampil memberikan kenyataan. Wah, ada netizen yang meninggalkan komen mengatakan adakah Azmin Ali mula takut nanti pula giliran beliau. Tapi tak pastilah apa yang menakutkan Azmin Ali. Tetapi apa yang Azmin Ali
lemparkan ini adalah sesuatu yang amat-amat menggemparkan kita. Menurut Azmin Ali, siasatan SPRM ke atas Muhyiddin adalah untuk melumpuhkan Bersatu. Inilah yang paling kita tak setujulah sebenarnya. Kenapa? Sebab adakah apabila seseorang dihadapkan ke muka pengadilan terutamanya berkaitan SPRM, ianya adalah berkaitan dengan politik semuanya. Jika itu yang berlaku, sesuailah seperti yang Anwar kata. Kalau semua kes kalau setiap kes adalah bermotif politik, maknanya semua kes rasuah besar dalam negara ini perlu dilepaskanlah kalau begitu, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, Azmin mengatakan siasatan SPRM ke atas Muhyiddin adalah untuk melumpuhkan Bersatu. Ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu, Muhammad Azmin Ali menyifatkan siasatan SPRM ke atas presidennya Muhyiddin Yassin oleh SPRM hari ini adalah sebagai satu permulaan kepada usaha melumpuhkan parti itu. Menurut Azmin, ia juga permulaan gerakan yang akan berterusan terhadap parti itu. Kita lihat ini satu permulaan gerakan masa yang akan berterusan kerana kita lihat ada usaha yang terancang melumpuhkan kebangkitan rakyat, katanya kepada pemberita di luar perkerangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya hari ini. Azmin berkata demikian ketika mengulas tindakan SPRM memanggil Muhyiddin untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Badan Siasatan itu. Menurut Azmin, dia yakin Muhyiddin tidak melakukan sebarang kesalahan. Untuk perkara ini, sebenarnya kalau betul Muhyiddin tidak melakukan kesalahan, masakan pula ada yang mau didakwa. Selain daripada itu, kalau betul Muhyiddin tidak bersalah, apa nak takutkan? Berani kerana benar, takut kerana salah. Dan pastinya kalau tidak ada kesalahan, dia tidak akan ditapati bersalah. Menurut Azmin, saya bersyukur dengan rakyat dan kepimpinan Perikatan Nasional turun kerana kita yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersalah dan tidak wajar dituduh atas apa juga pertuduhan, kata Azmin Ali. Bagaimanapun, sebagai pendukung parti yang sentiasa menegaskan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan, integriti, menolak rasuah, kleptokrasi, kami akan terus bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin Bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Teringat saya dulu kan kes Najib. Waktu itu pun suara-suara ahli politik begini juga. Menafikan dan menafikan dan menafikan dan menafikan. Akhirnya apa yang jadi? Terbongkar, terbongkar dan terbongkar dan terbongkar satu persatu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Najib masuk penjara, didapati bersalah. Pada 21 Februari lepas, Ketua Penerangan Bersatu ketika itu Wan Saiful Wan Jan dikenakan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta pada tahun 2022. Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Turut didakwa adalah Teo Wee Cheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pagoh yang kebetulan adalah kubu bekas Perdana Menteri itu. Pertuduhan-pertuduhan itu adalah berkaitan skim Jana Wibawa, inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi rangsangan pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa terus bersama dengan channel saya ini untuk perkembangan terkini kes pendakwaan Muhyiddin Yassin.